Apa guna sekarang ni? The ultimate reference of the nation, kita punya constitution, perlembagaan itu sendiri dilacurkan begitu, kita masih tak apa, kita berlembut. Ya, teruskan dengan isu jata. Apa nama, saya nak komen tak boleh, depa blok saya punya komen. Jadi saya nak letak link nombor telefon semua untuk siapa yang nak berhubung dengan untuk mendapatkan minyak kasturi hitam ni, tak boleh. Jadi siapa yang ada link tadi tolong post je ah. Kita nak pin. Mail ada lah. Sebenarnya tadi saya cuba untuk masuk dalam live Dr. Ashraf kerana saya nak cakap direct dengan dia secara peribadi. Kerana mungkin kita dah biasa. Dan saya nak menunjukkan bila Dr. Ashraf dengan kelembutan itu, ya Alhamdulillah bagus. Tetapi dari sudut, sekarang ni bukan lagi lah dengan cara kita begitu, kerana kebiadaban, ya, kurang ajarnya manusia-manusia di AP hari ini, bukan salah mereka, salah kita. Tak usah kita nafikanlah perkara ni. Semasa BN memerintah, semasa UMNO berkuasa, kita terlalu toleransi, kita terlalu nak menjaga hati. Hari ini apa yang terjadi sekarang? Kita ada cendekiawan, kita ada cerdik pandai. Mendiang Profesor Khoo Keng Kim dah cakap, we will never create a nation. Kita tak akan mampu untuk mewujudkan negara bangsa bila mana sistem pendidikan itu sendiri kita pecah-pecahkan. Kita bahagi-bahagikan. Kita longgarkan. Cari di dunia ini mana ada sebuah negara yang dalam sistem pendidikan itu pelbagai. Tapi ayat Allah, but I'm not supposed to talk on this matter because I'm not allowed to talk on this matter. Jadi sekarang ni kita bercakap tentang jata. Nak buat apa bercakap tentang jata ini? Kita yang berikan ruang dan peluang kepada manusia untuk menjadi orang biadab dan kurang ajar. Sedangkan in reality, the simple basic thing yang kita perhatikan, nak menghasilkan sebuah buku, KDN mesti mendapat kelulusan KDN. Takkan KDN tak nampak benda tu berlaku? Takkan KDN tak melihat konten di dalam buku itu? Afiq, bila penerbit mengatakan dia tersilap dan sebagainya, yang ayah paling marah, sepatutnya apa pun jua penerbitan yang dibuat di negara ini mesti mendapat kelulusan KDN. Dan sepatutnya benda itu pada stage 1 telah dikenal pasti, di mana larangan-larangan yang bercanggah dengan aspirasi budaya, perlembagaan dan sebagainya telah dibuat pada awal. Dan apa yang saya tengok ya, yang dia minta maaf tu adalah disebabkan logo. Sebab buku tu sebenarnya susah untuk didapati. Saya pun tak tahu macam mana Dr. Ashraf Wajidi boleh beli. Sebab kita pun dah hantar beberapa orang kawan lah. Mula-mula yang kita tahu dekat Popular ada jual. Sebab dalam online ada jual. Tapi bila kita pergi ke Popular, dia cakap buku tu tak ada jual. Sama juga dekat Isani, tak silap saya. Dengan juga apa satu lagi adalah bookstore yang lain. Jadi sukar untuk didapatilah sebenarnya buku tu. Dan saya pun sempat baca separuh je ayah dalam Google Book. Ayah pun tahu Google Book dia ada PDF style kan. Jadi apa yang kita tengok di situ, kandungan buku tu teruk daripada jata. Sebab itulah dia selamba je dia cakap dia minta maaf berkaitan dengan jata. Dan mereka ada RBA, DAP yang katakan itu adalah memes dan sebagainya. Tapi yang kita amat sensitif adalah bukan jata tu kita sensitif, tetapi isi kandungan buku tu adalah cuba untuk membawa dakwah missionary Kristian evangelis. Okey. Itu juga poin yang saya nak sampaikan kepada Dr. Ashraf sebentar tadi. Kita jangan melihat sebagai jata itu sebagai satu kita punya laungan bantahan dan sebagainya. Tapi kita nak melihat pada konten. Antara yang berkatakan, tadi Dr. Ashraf ada membacakan sebahagian daripada petikan di situ. Ustaz-ustaz daripada Semenanjung ini telah merosakkan Islam di Sabah. I've been here nearly 40 years lah. Apa kerosakan yang telah dibuat? Ayah juga ustaz di Semenanjung yang pergi ke Sabah.
Uh, tak, tak mau cakap begitu. Okey. Berapa banyak sumbangan yang telah kita buat kat sini sehingga masyarakat berterima kasih dengan kehadiran kita. Tapi, aduh, tak tahu, I sedih pun ada, geram pun ada, marah pun ada. Kita masih lagi nak berlembut, bercakap dengan lemah lembut. Sekarang bukan masanya lagi lah. Bukan masanya lagi lah. That's why I'm wondering now. Sekarang ni kita dah Melayu dah memerintah, PN itu dah memerintah pun masih lagi kita nak jaga hati, toleransi itu ni. Sedangkan mereka terus biadab, kurang ajar, menginjak dan sebagainya. Akhirnya minta maaf. Ayah bayangkan ada satu orang perempuan dulu di negeri Pantai Timur, tak silap saya, yang bawa buku berkenaan dengan ISIS tu, yang berkenaan dengan apa nama ni. Dia dipenjarakan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun dipenjarakan dan terus dituduh. Ini satu buku yang menghina kerajaan persekutuan. Itu yang pertamanya. Lepas tu menghina agama dan juga menghina bangsa. Dia just cakap pihak kami memohon maaf. So, ayah rasa macam mana? Kalau orang Melayu buat 5 tahun. Itu yang dia katakan, saya nak tekankan kepada Dr. Ashraf tadi. Bercakap tentang kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ini hanya layak untuk diberikan pada DAP saja. Mereka bebas untuk bersuara. Tapi kalau orang Melayu, Bumi Putra nak bersuara, contohnya. Tadi ayah tengok awan ni, masih lagi dihighlightkan pada malam ini, NGO India dan juga Don Zong mempertikaikan tentang pengajaran Jawi dalam sukatan sekolah rendah. Kita fikirkan, what right do they have? Kita bercakap dengan sistem pendidikan negara ini dan dasar itu ditetapkan oleh KPM. Mengapa mereka nak sibuk-sibuk? Kalau kita katakan dan ayah, kalau kita tak mengamalkan Jawi, maka hilanglah bangsa kita kerana kita adalah asalnya adalah Bani Jawi yang dipanggil sebagai bangsa Melayu. Jadi Jawi ialah bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Syafiq, untuk makluman kau, bahasa Melayu itu asasnya Jawi yang kita tulis rumi sekarang ini pada kurun ke-18. Dan ayah paling ingat lagi apa yang arwah datuk dan arwah bapa ayah cakap pada tahun 70-an. Dia kata utusan Jawi itu Melayu dan ada surat khabar Jawi ini. Ini akan dihapuskan. Warta Malaya. Bukan Warta Malaya. We are talking about surat khabar Melayu. Dahulu untuk makluman kau, tahun 60-an, 70-an, kita ada surat khabar macam berita harian, utusan Melayu, tetapi utusan Jawi itu semuanya dalam bahasa Jawi. Dan orang Cina majoriti tak boleh baca. Jadi mereka menganggap itulah salah satu cara untuk bagaimana konon-kononnya lah untuk orang Melayu bercakap supaya orang tak faham. Dan mereka akan membunuh Akbar dan Jawi itu. Dan akhirnya mana ada utusan Jawi lagi sekarang ini. Sebab itulah kita pun makin buta Jawi. Kita biarkan. Tetapi yang ayah lebih marah lagi, yang punca kejatuhan ini, kita nak salahkan orang pun tak boleh 100%, kita sendiri. Apa yang maksud kita sendiri? Semasa kita berkuasa, semasa kita memerintah, kita terlalu nak menjaga hati. Terlalu nak, nanti sokongan diorang akan berkurangan dan sebagainya. Nanti itu, ini dan sebagainya. Akhirnya apa yang rugi? Kita akhirnya yang rugi. Dah terantuk baru nak tenadah sekarang ni. Dah terantuk begini pun masih nak berlembut-lembut cakap kita ni harus memikirkan, kita ni masyarakat majmuk. Betul masyarakat majmuk. Tapi kita ada perlembagaan. Ribet telah melanggar perlembagaan. Konten-kontennya ada unsur-unsur hasutan. Dan mengapa mereka nak menyorokkan buku itu sekarang? Kerana takut bukti itu akan menyebabkan kemarahan rakyat. Sampai tak dijual. Dan sepatutnya mereka yang ada buku itu sekarang ini, buat laporan. Desak. Bagi kat saya untuk buat pengkajian. Engkau boleh kontak dengan Dr. Ashraf sendiri. Sebab itu tadi ayah nak sangat bercakap dengan Datuk Ashraf Wajidi. Kerana ayah tak mau lagi. Budaya dia nak menjaga hati, sudah sekarang bukan masa lagi. Kita nak jaga hati orang tetapi hati kita tak pernah orang jaga. Agama kita dipijak-pijak, orang tak peduli. Dan kita pun tak mau menjaganya kadang-kadang. Memalukan kita.
Kita fikirkan sistem pendidikan itu. Sistem pendidikan itu satu perkara yang paling utama dalam negara untuk mewujudkan negara bangsa, mewujudkan rakyat yang ada jati diri dan sebagainya. Tapi itu nak dikacau sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan kita membiarkan. Kita mengiyakan. Kemudian mereka pandai. Ayah can read your mind. Apa yang dia buat? Maka mereka akan masukkan, bila dah masuk, nanti bila timbul masalah, maka mereka akan menggunakan mahkamah. Hak-hak kita, macam sama dengan RUU. RUU itu tentang orang Islam, hak orang Islam, peraturan orang Islam. Yang harus diakur dan dipatuhi oleh orang Islam. Mengapa kita minta kebenaran pada orang lain? Kan kebodohan hari ini. Dan tolonglah bangsa aku ni. Tolonglah ayah minta sangat. Sekarang bukanlah kita nak bergaduh 13 Mei lagi. Tetapi kita mesti asertif dan tegas diri sekarang ini. Tapi kalau rakyat akar umbi tegas diri, pemimpin masih lagi dengan budi bahasa, budi bicara dan sebagainya. No point. No point. Ayah minta sangat orang-orang muda sekarang ini tolonglah sedar. Jangan kita berpecah belah, jangan kita berbalah, itu pesan ayah nombor satu. Jangan ukhuwah itu, persaudaraan itu jaga. Kerana itulah yang diinginkan supaya kita berpecah belah. Akhirnya ada yang kata yes, ada yang kata no, ada yang kata tak tahu tengah-tengah. Prinsip perjuangan mesti satu. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana bangsa tanah air ini juga. Jangan lupa. Ini bumi Melayu. Kalau kita pergi ke British, di sana ada satu tugu dia kata tu Malay State. This nation they call it a Malay State. British tak tulis itu a Chinese state, an Indian state. Apa lagi? Tetapi kita pemegang Malay State ini, kita longgarkan. Budi bahasa tak apalah, kita dah berapa lama kerana selalu nak menjaga diri, selalu berlembut, akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? 22 bulan. Syukurlah hanya 22 bulan. Tapi sekarang ini mereka nak cuba berkuasa kembali. Muafakat nasional, ayah minta sangat. Tolong jangan berpecah. Muafakat nasional, UMNO dan PAS, solidariti mesti ni. Kerana kita tidak tahu permainan di luar sana. Pihak mungkin nampaknya betul, bertelagah, tapi in reality mainan diorang untuk menghancurkan muafakat nasional ini sendiri. Minta maaf, saya agak terasa sangat nak bercakap dan tak dibenarkan bercakap. Tapi minta maaf bukan nak merendahkan kau. Macam kalau ayah boleh bercakap lah dengan menteri, dengan apa? Dengan ialah EXCO dan sebagainya, supaya tak kira dia nak marah ke, I don't give a damn. Semalam ayah pergi mesyuarat yang diketuai oleh seorang menteri di AP, bercakap tentang perpaduan. I cakap direct dengan dia, mengapa tak boleh berlaku? Macam mana nak berlaku bila orang tak tentang sejarah itu sendiri, bila sepatutnya pendidikan yang dilaksanakan tak dilaksanakan, bila rukun negara yang dahulunya diamalkan 11-13 Mei tetapi dihilangkan. Padu. Kita bersatu padu, kita toleransi, kita berbuat baik, tapi engkau terus mengapi-apikan, cucuk sana, cucuk. Dan bila kita melenting, kita marah, maka kita resis. Mereka mulia. Lamalah bangsaku. Cukup. Beranilah kita bersuara hari ini. Sampai bila lagi? Sekejap ya. Abang Nizam Perkasa minta tolong komen lagi sekali. Terdelete dulu dah komen tadi. Okey ya, teruskan. Tadi Nizam kata dia balik rumah kejap. Dan ayah yang suruh Nizam masuk. Apa nama? Dia ada masuk tadi. Dia ada komen tadi. Saya terdelete pula. Okey ya, teruskan. Mana dia tak? Mana Abang Nizam Perkasa? Sekarang ni semua rakyat perhatikan.
ambil hikmah kepada penerbitan buku ini. Bukan saja kita bercakap tentang jata itu yang memang biadab, kurang ajar, seolah itu lambang. Kalau tentera, jata ataupun panji dia tu dipermainkan, diperlekehkan, mereka sanggup dia hilang nyawa tau. Itu kalau army, kalau polis, kalau panji, kau polis kau tahulah. Bendera tu. Betul tidak? Ya, nama jata pun dipanggil sebagai the coat of arm. Jadi PM nak diam. Menteri Dalam Negeri nak diam. Ketua Polis nak diam. AG nak diam. Ketua Hakim nak diam. Sedangkan pelanggaran perlembagaan jelas berlaku dekat situ. Penghinaan jelas berlaku. So, tolonglah. Tolong. Okey. Ya. Kalau kata British, kalau kita tahan lagi, tapi kalau kita hina dia punya coat of arm dia yang lain tu, silap air bulan boleh perang tu. Sebab dia adalah coat of arm untuk negara. Tapi kita punya coat of arm, denda 20,000 minta maaf. Apa benda macam ni, mana boleh? Come on lah, jangan kita baculah. Kita sekarang kita beranilah. Kita sepatutnya ada assertif, tegas diri, firm. Manusia dah kurang ajar. Biadab ni kita tunjukkan the way out, jalan keluar dia tu. Selagi tak itu kita lakukan, makin ramailah manusia biadab yang akan kita lahirkan. Bangsa-bangsa biadab kurang ajar, chauvinis ini. Tunjukkan, engkau melanggar sekarang ini sekarang melibatkan negara tau. Jata negara. Melanggar perlembagaan, sepatutnya dah dibuang. You are not supposed to be in this, in this country lah. Bukan tak layak untuk jadi warga negara sudah. Tunjukkan yang kita ni ada maruah, kita ni ada harga diri. Jadi kita biarkan. Tak apalah. Sekarang ini kita memerintah undang-undang bagi mereka yang menghina raja, menghina sultan, menghina lambang-lambang negara. Bukan lagi 20,000. Automatik 10 tahun masuk. What? Kita pegang kuasa sekarang ini. Melayu pegang kuasa sekarang ini. Tapi betul ke Melayu yang pegang kuasa? Kerana AG-nya masih agensi utama siapa lagi pegang? Ingat kita dah PN memerintah ini dah hilanglah. Tapi masih orang yang sama, pendukung yang sama. Mengapa ini berlaku? Fikirkanlah rakyat, fikir. Sebab tu ayah katakan Muafakat Nasional tolong. Jangan berpecah. Dan UMNO itu tolonglah manusia-manusia kaprit. Dan kepada masyarakat di bawah ni. Ya. Ulang balik ya, sangkut tadi. Dekat manusia-manusia apa? Manusia-manusia. Manusia culprit. CULPRIT. Culprit dan parasite. Yang ada pemimpin culprit dan parasite itu berundurlah. Dan akar umbi ini dokonglah pemimpin yang ada kualiti, yang ada jati diri. Untuk memimpin kita punya kepimpinan Muafakat Nasional ini. Dan mungkin ayah lepas ni mungkin kita akan ada usaha untuk hantar email kepada YB Tajuddin kan berkenaan dengan isi kandungan buku ni kan, macam mana ya? Kalau if I can give kalau ada dapat nombor telefon Tajuddin, I will try to talk to him. Masalah ayah dah sampai tahap sekarang ni bukan apa sedih apa yang berlaku sekarang ini. Dah bila ayah duduk tadi dengar berita tadi, bila ayah tengok masih lagi mempertikaikan terjawi dalam DSKP, dalam sukatan darjah 5 Odon Zong dengan One Indian dan dia akan bawa perkara ini ke mahkamah. Bloody hell, who are you? Ingat bahasa saya, fuck you lah. Bahasa dah ayah 2 gram ni. What do you say? Ya. Boleh baca pun. Masuk dalam YouTube ya. Itu delete lah. Masuk dalam YouTube kena surat lagi sekali ni. Potong lah. I say FACK bukan FU, FA. Saya belajar baru fuck bukan tu. Tapi dah tak boleh berlembut lah. Sampai bila kita nak berlembut begini? Sampai bila?
Kalau dia menghina kita, kita biarkan. Allahu Akbar. Tolonglah, jagalah bumi ni. Jagalah bumi. Sayanglah bumi ni. Tidak boleh tidak. Jangan ada Melayu berkatakan ini bukan bumi Melayu. Ini memang tanah Melayu. Malaysia itu maksudnya Melayu, Sia itu bumi ataupun tanah. Sama ada tanah Melayu. Masih lagi. Kerana majoritinya. Ya. Dekat dalam perlembagaan pun dah bagi tahu dah dalam perkara 160, persekutuan tertubuh di dalam perjanjian persekutuan 1957, perjanjian persekutuan 1957 dia tahu lah. Tanah Perjanjian Melayu tanah lah. Melayu. Iyalah. Dah, duk bertikai apa lagi? Pasal tu yang ayah sebut dalam masa syuhud soalan berkata, mereka tak tahu, perlembagaan pun tak tahu tapi nak bercakap perlembagaan. Konten perlembagaan pun tak difahami dengan mendalam, kemudian bercakap tentang fakta perlembagaan iaitu untuk memecah belahkan. Ayah cakap depan menteri apa tu? Ayah tak peduli, tapi alhamdulillah dia agree. Betul lah, pasal punca pada perpaduan. Ayah sayang negara ni. Ayah ingin melihat perpaduan. I have a lot of Chinese friend, Indian friend. Tetapi yang memecah belahkan kita siapa? Masih lagi puak-puak. Tahu pun. Tahu. Tapi mereka tak pernah mengatakan mereka tu resis. Dan dalam buku tu yang bestnya dia sebut tentang perlembagaan tapi dia tak sebut secara penuh. Jadi kita nak tanyalah, nak perlembagaan ni tulis separuh kan tulis penuh. Macam saya bagi tahu dalam live sebelum ni lah. Macam saya bagi tahu dalam live sebelum ni. Saya bagi tahu kenapa dia tak tulis Islam, agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Yang dia tulis adalah Islam, agama persekutuan. Kenapa tak tulis bagi habis? Ni kata masalah DAP ni memang bangsa yang terbabi di dunia. Bagilah habis. Mereka nak createkan persepsi, stigma negatif dalam pemikiran manusia. Itu saja. Diulang. Macam frasanya tak dibaca keseluruhannya. Sebab tu ayah kata, soal dia tahu perlembagaan konon-kononnya, tetapi fakta itu tak tepat, tak betul. Ramai yang apa tu, kata ayah malam, minta maaf lah, malam ni ayah betul macam geram sangat. Ayah nak bercakap dengan Datuk Ashraf Wajidi tadi. Memang ayah nak cakap direct depan dia. Nombor dia saya ada dah. Ayah nanti saya bagi. Dah message pun dia tak no respond. Ini satu lagi. Dia kena call. Dia kena call. Saya call dia angkat. Nanti kau bagi tu Aish cakap dengan dia. Bukan apa ayah kata pemuda sekarang ni mesti tunjukkanlah pemuda pada macam masa zaman Datuk Arun. Jiwa pemuda dia macam mana? Orang lain gerun. Sekarang ini nama kita pemuda cakap aja berdekat-dekat dalam live. Tapi bila berdepan, berlembut. Buat apa? Masa kat parlimen. Luar parlimen, tepuk belakang. Tepuk bahu belakang. Tepuk punggung. Silap-silap, bagi punggung. Hanya untuk kita. Untuk mengisi perut kita. Fikirkan kekayaan kita. Tolonglah. Sekarang dah berubah lah. Come on. Kepada para pemimpin, saya minta sangat. Tak salah untuk you kaya, untuk bantu rakyat. Tak salah. Cari kekayaan negara ni, bantu rakyat. Bagus. Tapi kalau cari kekayaan untuk diri kau dan dengan keluarga dan sebagainya, hanya kepada diri, kau jawab nanti kekayaan. Mati kau jawab nanti. Ayah, saya berapa puluh tahun tak pencen ni pun. Ayah dah pencen. Tak ada kaya mana, tapi aku gembira dengan apa yang aku ada. Syukur. Mungkin itulah hikmah dia. Apa hikmah dia? Kalau aku dikaya, politik mencari sumber-sumber yang salah dan sebagainya, mungkin lebih besar lagi. Sekarang ni pun tak baik, tak sempurna, jahat. Dengan dosa-dosa yang banyak ni. Tapi kalau misalnya kita buat lagi dengan benda-benda yang haram, makan duit haram, goda tak kau punya bibir tu.
Dah berubah awak jantung kau kenapa? Dah. Okay. Sini. Okay. Ha. Jadi bukan apa. Kepada netizen, kepada viewers, ayah minta sangatlah. Kita jangan berpecah belah sekali lagi. Kepada yang Islam, jaga agama dalam diri kita, jaga agama dalam keluarga kita, jaga agama dalam masyarakat kita. Hayati, pegang Islam baik-baik, insya-Allah. InsyaAllah, bila kita jaga hak Allah, Allah jaga kita. Lepas ni, kau bagilah Nizam. Ayah pun dah penat. Hello. Banyak gangguan. Ayah sangkut. Okey. Sebagai rumusannya, ayah minta nombor 1, buku. Semua kita harus menentang tentang buku rebirth ini, bukan saja tentang jata tetapi tentang isi kandungan buku itu, dan semua sekali rakyat mesti bangun. Mana yang boleh buat apa laporan polis, buatlah laporan polis. Mana yang dapat buku itu, pegang buku itu sebagai bukti dan war-warkan kepada masyarakat dan kepada para pemimpin. Ingat baik-baik, kalaulah begini punya kebiadaban, begini punya penghinaan yang dibuat terhadap bukan saja kepada perlembagaan, kepada negara, masih lagi tak dibiarkan, baiklah kita ni tok sada sediakan kain kafan. Bukan kalau agama dihina sediakan kain kafan, tapi kalau negara dah dihina, perlembagaan dah dihina, bagus kita tok sada negara lah. Sebab begitu. Apa guna sekarang ni? The ultimate reference of the nation, kita punya constitution, perlembagaan itu sendiri dilacurkan begitu, kita masih tak apa, kita berlembut. Raja kita, agung kita dihina, tak apa, kita masih berlembut. Lambang kita diperkotak-katikkan, begitu biadab, dihina dan dibagi interpretasi yang pelbagai, kita biarkan. Akhirnya kata, inilah creativity, ini innovation, kita punya cara berfikir. Janganlah macam ditegur oleh DAP apa dekat Cameron Highland kepada pemuda UMNO. Kita hanya bergurau dan sebagainya. Ada benda boleh bergurau, ada benda tak boleh bergurau. So kalau ada kata-kata ayah pada malam ni yang menyinggung beberapa pihak, minta maaf. Tetapi memang ayah marah kerana menunjukkan ayah ini ada jati diri. Kerana ayah manusia yang sayangkan negaranya. Menunjukkan aku ni manusia yang ada prinsip. Bukan aku nak kejar dunia. Kalau mati pun tercatat di situ. Ayah dah cuba pertahankan. Bukan saja agama aku, bangsa aku, negara aku. Wallahualam. Ayah minta maaf kalau ada ni. Dan kepada semua netizen, kepada semua viewers. Bangun. Pertahankan hak kita. Pertahankan hak Allah. Hak kita agama ya. Kita jangan sampai tergadai. Hak Allah jangan sampai Islam itu digadai. Kita silap, kita berdosa semua. Ya? Tapi kita jangan lupa. Kita silap dan kita banyak buat dosa. Tapi kita ni manusia tak sempurna, manusia biasa. Kita kembali kepada Allah dengan Al-Quran dan Hadis. Banyakkan kita bertaubat kalau kita dah tahu kita silap. Dan kembali kepada Allah. Dan pastikan kekuatan kita dengan solidariti ukhuwah Islamiah kita itu. Ayah pada malam ni minta maaf kalau kepada semua kalau agak dengar ayah punya bukan apalah, bukan kebiadaban, tapi bang ayah marah lah. I don't give a damn. Kalau kita, I don't give a damn ayah. Ayah, ada ayat satu lagi lupa malam ni. Please bear in mind. Please bear in mind. We are true Malaysian. Being a true Malaysian, jati diri kita mesti ada dalam jiwa. Setiap insan, setiap diri kita. Tu, Abang Jaafar masuk. Jaafar Mansur dah masuk tu. Fik, abang minta bawa ayahanda Jaafar masuk. Tu. Okay, semua sekali minta maaf. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan perjuangan kita ini sampai kepada matlamatnya.
Dan supaya bila kita di depan Allah nanti, kita akan boleh menjawab bahawa kita ni memang sayangkan negara ini dan berjuang karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abang Jaafar Mansur nama apa? Tak nampak. Okay, Abang Jaafar Mansur boleh komen Sekejap lagi saya nak naik Nizam Perkasa tu. Lepas tu saya akan bawa naik apa nama ni Abang Jaafar Mansur. Abang Nizam Perkasa. Abang Nizam Perkasa tolong buka ni, tolong buka tolong buka BC, tolong update dan buka BC tu, tolong update. Dia ada update yang terbaru. Dia ada latest update Facebook Abang Nizam Perkasa yang paling latest sekali. Tolong update lah, saya tak boleh buat naik Tolong update, lepas tu allow kamera. Come on, kita tunggu Abang Nizam Perkasa je tau. Abang Nizam Perkasa kalau ni pergi kat Play Store sebab dia update sekarang ni, Facebook update dia tak keluar. Kita kena pergi sendiri check. Kalau ada update dia akan update. Dia tak ada auto update. Saya pun tak tahu siapa. Saya pun tak tahu siapa. Kalau connect dengan wifi baru dia auto update. Kalau pakai ni dia tak auto update. Ayah Ken Syafiq terbaik, teruskan perjuangan. Semoga Ayah Ken and Syafiq sentiasa dilindungi Allah. Okey, terima kasih, tak apa. Saat kita tunggu Abang Nizam Perkasa lo. 70-an Boleh. Tak ada masalah apa. Kita tunggu Nizam Perkasa lo, dia pergi update. Oh iya ke? Abang Nizam Perkasa. Pergi update lo, dia ada latest update. Saya tunggu. Saya dah buat naik Abang Muhammad Azhar. Kita tunggu Ustaz. Sementara tu Abang Nizam Perkasa pergi ni. Kalau boleh, kalau ada ramai malam ni nak BC, kita cut kan dalam masa 15 minit, 10 minit banyak pengajian Ya, connecting. Wi-Fi auto update, SIM kena update sendiri. Oh, patut pun. Okey, dah connecting sekejap. Tunggu. Sorry baru masuk ni. Isu pasal yang pok-pok tu buka ada gambar jawatan negara tu kan. Ya, ribet. Berkaitan dengan ribet. Jadi saya tengah connecting dengan Abang Azhar kita. Sekejap lagi dia masuk. Sementara tu dah connecting dah tapi tak masuk-masuk. Siapa ni? Ke tak update? Jadi mungkin ada yang baru tengok live saya malam ni, mungkin ada yang baru kan. Kalau yang lama tu dia dah hafal dah ayat saya kan. Senang je, dalam buku ni dia tulis pertama sekali dalam perkara 3 lah. Dalam perkara 3 tu dia tulis separuh dia tak tulis habis Jadi dalam perkara 3 ni, Islam adalah agama persekutuan. Jadi persekutuan ni adalah negara lah. Jadi Islam adalah agama negara. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai ni di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi mereka dia tak bagi habis, dia ambil separuh sebab dia nak timbulkan Islamofobia, dia ambil separuh sahaja daripada buku tersebut. Dia tulis tapi dia tak ambil sepenuhnya berkenaan dengan kebebasan beragama, dia tidak terangkan secara terperinci. Jadi dalam kebebasan beragama, tiap-tiap orang berhak mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasal 4 bagiannya. Jadi tiap-tiap orang tak ada masalah apa. Dia amal agama dia amal lah. Tetapi dia tidak boleh sebar kepada orang Islam. Maknanya dia tak boleh hajak orang Islam jadi Kristian kan? Tak boleh hajak orang Islam jadi Hindu kan? Tak boleh. Dalam negara Malaysia tidak membenarkan. Kalau dia nak buat, dia nak pergi luar negara ke tu, kita tak tahu. Tapi kalau dia balik mai sini memang tak boleh. Kita akan tekankan. Tidak boleh. Sebab itu ada dah di dalam perlembagaan. Dan dia tidak boleh menulis doktrin semua ni yang dia buat tu. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Jadi itu yang kita kena tahu berkenaan dengan perkara 4. Itu yang mereka tak tulis bagi habis. Itu yang mereka tak tulis bagi habis. Dan tuan-tuan boleh pergi bacalah di dalam perkara 11 ni. Saya nak baca. Banyak kali dah duk baca. Orang kata duk spin benda yang sama. Jadi pasal keistimewaan. Ni. Keistimewaan bangsa Melayu, bahasa kebangsaan sebagai bahasa Melayu. Ada masalah ke? Masalah yang menindas bangsa lain ke? Tidak ada. Sebab dia adalah lebih kita nak bagi tahu dia adalah identiti. Kalau ni tanah Melayu, dia punya identiti dia apa? Masyarakat orang Melayu. Jadi dia keistimewaan kepada orang Melayu.
Kan? Lepas tu dia ada apa? Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kan? Dan juga tulisan Jawi adalah sos kepada tulisan Melayu. Kan? Jadi dia tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa berkenaan dengan menindas agama daripada sudut undang-undang. Kalau kita tengok daripada sudut undang-undang adalah sama rata. Semua bangsa adalah sama rata daripada sudut undang-undang. Jadi saya tak boleh nak connecting kan, semua bangsa adalah sama rata daripada sudut undang-undang. Tidak ada perbezaan apa pun. Lepas tu apa lagi? Berkenaan dengan pekerjaan kerja kerajaan pun sama juga kecuali askar Melayu. Kan? Apa lagi? Kan? Semua banyak yang dapat sama rata tetapi dia mesti ada identiti terhadap tanah ni. Sebab ni tanah Melayu. Bila tanah Melayu, identiti dia adalah orang Melayu. Kan? Jadi itu yang mereka tak faham sebenarnya. Kan? Itu yang mereka tak faham sebenarnya. Macam penat je Fik malam ni, siang tadi banyak kerja kot. Ya, siang tadi macam-macam lah. Biasalah kan. Jadi penat sikit. Jadi saya nak buat naik Abang Nizam Perkasa. Mana Abang Nizam Perkasa? Jadi sebab mungkin ada orang yang buat emoji gelak tu, mungkin dia tahu apa nak katam lah perlembagaan. Tapi kalau dia katam perlembagaan 183 perkara tu, dia akan tahu lah apa yang saya sebut ni. Tak ada apa-apa pun kelebihan. Cuma dia adalah seperti identiti. Identiti maknanya ni tanah Melayu, kita bagi keistimewaan kepada orang Melayu. Apakah hak-hak keistimewaan orang Melayu yang disebut kat dalam tu? Ada sebut hanya orang Melayu je boleh kerja, hanya orang Melayu je boleh berpolitik, hanya orang Melayu je boleh ni. Kalau kita tanya ada tentang hak keistimewaan orang Melayu, tentang mak. Tapi dia kerja suka gelak baby lah. Kadang-kadang orang ni dia suka gelak. Itu biasalah untuk yang lara. Jadi tak ada apa pun. Kenapa nak timbulkan kebencian terhadap bangsa ni? Tak ada yang lebih dan tak ada apa pun yang terkurang. Kamu bangsa lain pun boleh berpolitik, cuma tidak boleh menjadi Perdana Menteri dan juga tidak boleh menjadi Menteri Besar dan tidak boleh menjadi yang di Pertua Negeri. Itu je provisionnya. Yang lain boleh tak? Boleh jadi Menteri Kabinet dan sebagainya. Tapi ada yang Assalamualaikum Fik dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangkut-sangkut. Line tersangkut-sangkut. Kacau ni. Ada yang mula nak kacau dan sebagainya. Ya, line sangkut-sangkut. Ini yang saya sebut tadi tu berkenaan dengan perkara 437. Okey, ni yang saya sebut tadi tu pada perkara 437 tu. Yang walau apapun jua dalam perkara ini, seseorang yang menjadi warga negara melalui penaturalisasian atau melalui pendaftaran di bawah perkara 17 tidak boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi mereka tidak boleh menjadi Perdana Menteri bagi China dengan India ni. Hanya rakyat kepada seorang raja saja yang boleh menjadi Perdana Menteri. Mana ada Abang Nizam Perkasa? Syed Azroy Al-Idrus kenapa buat live masa solat semalam? Jadi orang dok viral tentang isu keluar agama, tapi bila solat tak ada orang viral pula. Viral kan video solat tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viral kan video solat tu. Ini tak ada. Ni tak ada. Semua duduk viralkan tentang Syafiq kat mana Ustaz? Semua duk viralkan tentang apa orang kata apa? Tentang isu keluar agama dan sebagainya. Tentang isu solat. Dan selepas buat solat pun masih ada lagi dalam solat tu orang komen dia ni dah murtad. Alamak, saya kata tu dalam kita duduk solat dia komen. Jadi tak apalah, kita tidak boleh ubat. Kita tidak boleh ubat orang yang macam tu. Dan berdasarkan hukum fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sesiapa yang menuduh seseorang itu kafir ataupun murtad, maka kafir dan murtad itu kembali kepadanya bersandarkan hadis riwayat Muslim.
Sangkut lah pula. RBB dan sekutu RBB dan sekutu babinya bersamanya dah cuba masuk ke dalam live. Hang jangan duk layan lah mereka tu. Ya betul. Saya tak layan lah. Penat lah, penin lah macam ni. Penin lah. Modal lah baby ada apa. Okey balik. Jadi dia jadi sangkut sebab saya pakai line Unify, saya baru hantar pergi setting dekat TM point kan, saya punya internet 600 Mbps, tak mungkin sangkut RBB. Geng-geng babi-babi. Salam Syed, hang tengok part 1 part 2 pergi tengok baru komen sama dia. Kan, apakah PM khususnya adakah PM khususnya hanya untuk Melayu tempatan? Ya, PM hanyalah Melayu lambat betul nak upload FB yang baru ni. Ada line sangkut-sangkut. Itulah pasal saya sakit hati betul ya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifu. Waalaikumsalam. Sihat? Ya, bila. Okey, ginilah. Aku cerita pasal buku tu lah. Sikit lah, ya. Ginilah. Pasal kalau kita tengok. Ha? Suara tak apa jelas bang. Tak jelas? Kejap. Aku pakai apa ni? Ya. Boleh dengar tak? Ya, boleh. Okey. Inilah aku cerita pasal buku ni lah. Dia inilah. Pada akulah aku melihat satu persatu ya. Kalau kita perhatikan balik ya. Isu ni sebenarnya mereka cuba nak menyentuh tentang bukan setakat pada agama, bangsa Melayu kita dan juga negara dah sekarang ni. Pasal mereka dah main sedikit demi sedikit ya. Pasal kalau kita perhatikan apa yang berlaku ya. Daripada lepas kita melihat satu PH pemerintah dulu. Buat LGBT dah mula nak meminta tentang hak mereka. Okey. Kemudian sebelum tu juga pasal isu tulisan Jawi pernah dinyatakan supaya dihapuskan pada papan tanda jalan. Ingat tak pada DAP dulu? Mereka nak buat. Betul. Jadi perkara-perkara macam ni mereka nak cuba nak tengok sejauh mana kita punya perpaduan antara kita. Pada utama pada bangsa Melayu kita lah. Okey. Bangsa Melayu kita. Jadi kalau kita melihat balik apa yang berlaku ni sebenarnya, mereka tahu kita setakat boleh marah saja. Tetapi tindakan susulannya tak ada. Tindakan susulan tak ada. Ini yang berlaku. Okey? Sebab itu kadang-kadang bila aku melihat perkara macam ni, aku dah agak dah perkara ni. Lepas ni cuba kita kenang balik ya. Mula-mula isu yang pertama berlaku ialah mula pada isu bendera. Ingat tak bendera sang saka yang mereka cuba nak ubah dulu? Ingat. Lepas tu apa mereka buat? Apa segala mereka buat? Mereka akan cuba. Okey, sebab itu kalau kita ingat balik apa yang kita perjuangkan selama ni. Kita sebut nama Avatar, tapi pernah tak kita mempertahankan, mempertikaikan, memperkuatkan tentang Avatar tu sendiri? Apa yang kita nak sebut pasal Avatar? Mula-mula adalah agama. Okey? Mula-mula adalah agama. Bila agama Islam kita dibuat macam remeh, kita tak pertahankan. Dapat isu Lina Joy dulu. Kita marah je. Tetapi tindakan susulan apa kita buat? Kita senyap. Kemudian pihak bersih pula pernah cuba yang latest bang Abang Nizam, kes Indra Mut senyap macam tu kan. 4 orang budak murtad. Ya. Tapi kalau ikutkan cerita, kalau kau nak tahu cerita sebenarnya, mai dah murtad orang Melayu kita. Sejak aku kerja dekat Kelang dulu, di Port Kelang dulu, dan aku dah cerita dulu dalam Facebook aku dah cakap dulu, bagaimana dalam gereja, kalau siapa-siapa boleh pergi ke gereja, mereka ada satu buku log. Sekarang ni tak tahu lah style macam mana kan. Tapi dulu mereka gunakan buku log sebelum ada internet. Dalam buku log tu memang ramai yang murtad. Memang ramai murtad. Raya orang Melayu kita yang murtad ramai-ramai ni. Ini satu perkara. Kedua, rumah ibadah.
Pernah tak kita pertikaikan rumah ibadah orang lain? Ha? Bila kita buat masjid, bila kita buat masjid, mereka pertikaikan. Kenapa masjid banyak? Tapi rumah ibadah mereka yang besar-besar tu, kita tak pernah sentuh pun, kita tak pernah marah pun. Saya dekat Ijuk ni, kalau boleh lalu ke Ijuk, ada satu kuil Hindu, segam besar. Di bawah kuil Hindu tu ada satu masjid kecil, masjid ke surau kecil je. Tapi ada orang buat kajian ni. Abang Nizam ingat masa tahun 2018 dulu ada isu tentang pasal kuil dengan masjid ni. Tak silap saya ada seorang budak buat kajian. Dia kata kuil ni lagi banyak daripada bilangan masjid di Malaysia. Memang. Sebab tu kalau macam tadi macam Dr. Ashraf cakap pasal isu agama lain di Sabah. Aku di Sabah dulu, aku duduk Sabah dalam masa sebulan beberapa kali. Ini aku nak ke Sabah lagi depan ni. Ya, aku nak ke Sabah ni bulan sebelum bulan 7 ni, sebelum bulan 7 ni aku pergi Sabah. Di Kota Kinabalu ada berapa banyak gereja. Lalu nampak gereja. Bukan kita nak bertikai, kita tak bertikai. Tetapi banyak pula masjid ada di Kota Kinabalu. Yang aku tengoklah, yang aku nampak, yang aku perasan ada 3 atau 4 gitulah. Itu pun ada yang dalam ceruk, di atas bukit. Yang satu aku nampak tu dekat RTM. Pasal dekat dengan tempat rumah aku tinggal situ. Satu lagi di tengah kota, di tengah bandar Kota Kinabalu tu. Yang itu aku nampak. Tapi gerejanya berlambak-lambak. Malah satu bangunan tu aku tengok ada 2 gereja. Tapi kita tak pernah pertikaikan pasal kita tolak ansur. Betul macam Abang Ken cakap, kita tolak ansur. Tapi tolak ansur kita ada hadnya. Sabah kita pun ada hadnya. Itu masuk bangsa Melayu kita. Baru ni saya berdebat dalam Facebook satu nama Farid Maulud. Dia dia seorang publicity untuk DAP. Saya tanya tentang Malaysia. Nama apa? Nama apa? Farid Maulud. Eja je nah. Farid. Kalau ingat Farid Kamil, ingat Farid Maulud lah. Maulud tu je nah. MAULUT. Ya, LUD. LUD. Farid Maulud. Nak masuk debat ke kan? Itu seorang publicity DAP. Dan seorang lagi namanya Marina Ibrahim. Itu biasalah kita kenal lah Marina Ibrahim kan. Tapi Farid Maulud ni saya pernah debat dengan dia. Dia nak cuba membela tentang Malaysia. Dia katanya Malaysia ni sebenarnya bagus kerana dia bagi semuanya hak yang bersama. Saya tanya, kenapa Malaysia? Kenapa Malaysia? Kenapa tak Malaysia? Ini tanah siapa saya tanya? Ini tanah orang Cina, orang India, orang Melayu ke bersama? Ini tanah kita saya kata. Tanah orang Melayu. Kenapa Malaysia yang pernah dibuat oleh Lee Kuan Yew masa PAP dulu? Lepas PAP keluar daripada Malaysia buatkan di Singapura, apa jadi pada kita? Nampak tak? Jadi perkara-perkara macam ni, kalau kita tengok balik, mereka dah cuba nak mainkan perasaan resis. Saya cakap terang, mereka nak main perasaan resis. Tapi orang Melayu kita hari ni, budak-budak muda kita hari ni, amat mudah percaya dengan cerita. Cerita daripada orang-orang macam ni. Bila saya tanya, kau buat kaji selidik tak tentang isu Malaysia ni? Saya dah ambil daripada daripada DAP sendiri. Kau buat research sendiri, saya kata. Kau buat kajian sendiri. Kau jangan tanya pada orang DAP. Dia tentu akan kata yang ni betul, yang ni baik, yang ni bagus. Tapi kalau kita kaji sendiri balik, kita dah tahu. Macam tu juga apabila macam Abang cakap 13 Mei. Benda kita patut ingat 13 Mei tu. Kalau orang Melayu kita lupa dah 13 Mei, habislah. Kenapa 13 Mei saya semua dah ingatkan? Pasal pada 13 Mei, masa tu gerakan menang. Betul tak? Gerakan ke DAP menang? Okey? Ya kan. Mereka telah buat perakan. Siapa yang bagi penyapu pada orang Cina nak halau bangsa Melayu keluar daripada Kuala Lumpur?
Ringkit siang, siapa ya? Ringkit siang. Dan Ringkit siang tu orang Malaysia ke? Ringkit siang tu orang Malaysia ke sebenarnya? Okey. Hujan. Jadi jadi kalau dia orang Malaysia, dia takkan buat perkara macam ni. Sebab tu bila tanya tadi MCA dengan DAP apa bezaannya? Okey, saya jawab satu perkara lah. DAP dia ada matlamat dia. Pasal saya pernah bagi tahu satu risalah dulu. Dah berapa kali saya beritahu saya risalah tu. Mereka nak buat Malaysia ni milik mereka. Seperti mana betul. mereka buat dengan Singapura. Okey. Jadi Hajat cimping. Yes. Sebab itu kita tengok MCA dia tak boleh buat apa pasal dia berada di bawah tapak kaki kita. Mereka berada di bawah kita. Mereka terpaksa ikut jaga kita walaupun kadang-kadang mereka melawan. Tahu sekarang pasal ada unsur-unsur yang masih ada fahaman tentang komunis dalam diri mereka memang akan ada. Kan? Berbalik pada isu Abang Nizam tersangkut sikit Okey. Perhimpunan evangelis macam. wah sanggup buat berdoa. Minta Malaysia ni kembali pada apa ni, supaya senang buat Kristian ni masuk. Pasal dalam DAP sekarang ni orang Kristian ramai. Tetapi balik pada jatah negara ni jatah negara ni kalau baca balik ada satu artikel baru saya baca. Macam suara Abang Nizam saya dengar jelas. Mungkin tuan-tuan kena keluar lepas tu masuk balik. Oh ya ke? Tak bukan dia orang kan. Dia orang kena keluar masuk balik. Aku tak tahulah. Ada dekat sini dengar. Dekat sini saya dengar suara. Okey. Ya. Okey. Taklah saya terbaca satu artikel. Ada 21 report dibuat di US ya, ni bukan di Malaysia, di US ya. Ada satu kumpulan telah cuba nak mengubah jatah presiden tau. Presiden US. Tengok mereka sendiri pun marah bila ada orang cuba nak sentuh jatah presiden di US. Tapi kita macam mana? Kita nak bertahan. Kita masih lagi nak berlembutkan perkara ni. Kita masih lagi nak tersenyum. Tak apalah, kita bagi dia peluang lah. Ada ke? Senanglah gitu. Buat salah minta maaf. Habis tu yang kita ni macam mana? Bila negara kita ni dipermainkan macam itu dengan mudah, macam tak ada apa-apa. Apa yang kita tinggal? Apa yang kita nak banggakan lagi kalau kita sendiri tak bertahankannya? Kita kena pertahankan. Sebab tu saya kena ingatkan balik. Apa dia masuk Avatar? Pertama, kita jaga adalah agama. Kedua adalah bangsa kita. Dan ketiga adalah tanah air. Negara ni. Kita senang-senang hina agama kita. Senang-senang hina. Sebab itu, kalau perkara macam ni, kita pada remeh. Kita politik lah. Pasal kita politik ni, diorang main kong kali kong lah dengan kita. Kita pun tak tahu betul ke cerita dia. Tak ke kan? Tetapi dalam masa isu yang macam ni, yang terang-terang macam ni, kenapa kita tak diam? Macam buku Hanayo, kenapa tak ada ambil tindakan? Yang terang-terang nak bawa Kristian jadikan negara agama rasmi di Malaysia ni. Becoming Hana tu. Sebab itu, kita kena tengok betul-betul. Mereka cuba nak main sentimen ni perlahan-lahan. Asal apa? Dia senang je senang cara je. Apabila kita lalai, apabila kita leka, senang mereka cucuk jarum. Ini sebenarnya. Mereka dah lama buat perancangan ni. Dan macam orang kata, buku tu datang daripada asal seorang orang di AP katanya. Memang dia AP lah. Dia latih siapa? Siapa yang latih dia? Ingat dia Razali dulu cakap. Mereka dilatih oleh Mossad. Israel. Jadi perkara macam ni, mereka memang saja mereka nak cari tengok sejauh mana kita punya perpaduan.
terutama bahasa Melayu kita lah. Pasal negara ni di bawah perintah kuasa orang Melayu. Jadi bila orang Melayu kita tak bersatu, orang Melayu kita pecah, orang Melayu kita bergaduh sama sendiri. Senang mereka cucuk jarum. Tengok macam mana kuil yang berlaku bergaduh sampai mati Adib tu. Tengok macam mana mereka pertahankan gila-gila. Tapi kenapa kita ni pula bila masjid kita digoborkan, tak dibela, kenapa kita tak kita marah macam tu? Kita tak bangkit, kita tak turun satu Malaysia ni orang Melayu turun. Macam mana kita buat ISIS dulu? Barulah kita nampak kita ni kekuatan. Bila kita nampak kekuatan, mereka takut. Mereka sebenarnya penakut. Tapi dia berani pasal kita ni skru kita sama sendiri. Melayu skru Melayu kan? Ini ada. Pasal kita ni sibuk dengan politik. Sikit-sikit nak politik, sikit-sikit nak politik. Politik tu tapi bila melibatkan tentang maruah negara, tentang melibatkan maruah bangsa Melayu, tentang melibatkan maruah agama. Ni tata negara ni, bila dia menghina macam tu, dia tak menghormati perlembagaan negara. Dia tak hormati. Bila tak hormati, Abang Nizam, nak tanya sikit. pada yang teragung. Nak tanya baik, macam kita dulu kan pernah bersama-sama macam NGO Abang Nizam, Gelombang Rakyat, kita pernah bangkit untuk pergi ke Istana Negara dan sebagainya. Adakah dalam isu ni kita akan bangkit juga? Ada perancangan nak di peringkat Gelombang Rakyat? Macam mana? Mungkin malam pasal sekarang ni aku pun tak tahu pasal sekarang ni pun kita pun dah lama tak jumpa ni. Eli pun dah masa raya tu hari yang terakhir jumpa lah. Kan? Pasal aku pun tengah sibuk ni sekarang pun dah tengah nak siap nak pergi ke Sabah ni. Jadi mungkin aku pun tak tahu cerita lah kan. Tapi apa yang kita nak sampaikan sekarang ni adalah senang je. Kita sebenarnya senang je. Dalam Islam disuruh kita bersatu. Bukan susah. Kan? Itu je. Dalam Islam dah cakap. Semua bersatu. Kalau kata kenapa kita tak boleh main sentimen bangsa? Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita berbagai-bagai bangsa? Berbagai-bagai warna kulit? Apa sebab semua tu? Ada sebab-sebabnya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni berbagai-bagai negara? Berbagai-bagai bentuk yang muka bumi yang berbeza-beza? Semuanya ada sebab dan menyebabnya. Jadi kalau kita alpa, kita lupa, kita lalai, mereka akan semula cucuk jarum. Contoh tadi, kalau buku Rebirth tu, kalau orang Melayu kita buat tak tahu, kan? Alah gambar je macam Fahmi Reza, budak-budak punk tu. Alah parodi kepala otak kau cakap. Dia juga yang dulu nak bawa ke komunis dalam buku teks sejarah dulu. Jadi budak-budak macam ni yang patut kita kena brainwash balik. Budak-budak Melayu ni yang duk sibuk dengan keseronokan dunia ni. Tak habis-habis nak buang masa dengan merempit semua ni. Tak ada kepada apa. Cuba tengok kalau kau ada masa Syafiq. Kau tengok malam ke siang-siang ke ada tengok anak-anak muda. Ada tak diorang bentuk marah dengan isu yang berlaku tentang buku yang menghina jatah negara kita? Mereka sibuk main game. Ini yang betul kita kena ubah pasal anak macam kau adalah anak muda. Pakai sebagai tunjang pada tunjang pada negara masa akan datang. Kalau kita tak bersatu, kalau anak muda orang Melayu kita tak bersatu, hancurlah kita. Macam aku dah tua, dah dekat 50 umur dah. Ya, aku dah dekat 50 umur dah. Abang Nizam dekat 50 lah, macam 30 lebih lah. Aku dapat 8. Aku 48. Dapat 8 dah. Pakai produk apa tu? Kalau aku terbalik pun aku tak dapat kalahkan Mahathir lagi. Aku 48 dah. Jadi benda ni aku terpaksa macam anak aku sekarang dah umur dekat 20 kan. Dia lah sebagai yang akan menjadi pemangkin pada masa depan negara. Dulu kita lalu cakapkan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi di mana dia harapan di mana? Pasal anak muda kita ni, anak muda kita sekarang ni makin lalai, makin leka. Pasal benda hantu ni lah. Benda-benda yang melalaikan. Abang Nizam ni ada orang tanya soalan sensitif ni, ada orang tanya. Anak Abang Nizam buat apa? Dia tak tahu setiap kali Abang Nizam pergi Riverside,
Kan di Riverside mesti anak dua dah Ah, sekali baru kenal ni. Kita block dah. anak aku belajar. Anak aku Eh, belajar. Kan? Takkan dia nak ikut juga kan. Tapi eh. insya-Allah dia tetap sama dengan sokong apalah. Dia pun dah meluat dan tengok apa yang berlaku dalam negara kita ni. Kadang-kadang dia marah. Aku cakap terang, dia marah juga. Kan? Apabila dia melihat apa yang berlaku hari ni, dia dah tahu, dia dah matang. Bukan budak-budak lagi. Ya. Sebab itu kalau kita kena ingatlah satu perkara. Kalau tak ada siapa nak jaga negara kita ni, siapa lagi? Okey, Abang Izzah ni ada soalan ni. Setujukah jikalau himpunan seperti Bantah AIESEC dahulu diadakan kembali? Selalunya gelombang rakyat yang akan trigger bab-bab himpunan ni. Dulu 2018, 2019 kalibat sampai macam Istana Negara sampai kena lah. Pasal sekarang ni kita dalam COVID. Ya, kita dalam COVID. Nak buat himpunan tak boleh. Ya. Bukannya tak setuju. Tetapi dalam masa COVID ni kita tak boleh nak himpunan. Sebab itu susah kita nak buat. Sebab itu aku juga bantah kalau nak ada KPRU masa sekarang. Pasal kita tahu vaksin tak ada lagi kan. Rumah aku je hospital, tak boleh cerita kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena hati-hati. Bukan tak setuju, saya setuju. Tetapi buat masa sekarang ni kita tak boleh. Ya. Tapi apa pun yang saya nak beritahu. Ni, Abang Izzah diambil oleh masyarakat satu. Hello? Okey, sekarang okey. Ya. Sekarang okey. Sekejap. Suara kau sangkut ah. Okey, sekarang okey, sekarang. Sekarang okey. Hello? Okey. Okey. Nak tanya, jadi sebagai orang lama dalam perjuangan, nak tanya Abang Nizam, bila timbul, hello. Dengar. Okey, sebagai orang lama dalam perjuangan, jadi dengar. Okey, sebagai orang lama dalam perjuangan, jadi bila timbul isu buku ribet ni, apabila kita tak dapat buat perhimpunan, apa yang cadangan Abang Nizam kepada setiap lapisan sebagai kepada setiap lapisan masyarakat? Ambil kisah tentang isu ni dan ambil serius tentang isu ni. Dan tak mau lagi ada perkara-perkara macam ni berlaku. Dan harap jugalah pihak kerajaan jangan lagi berlembut. Sudah-sudahlah kita bagi lembut dengan mereka ni. Dah banyak-banyak sangat kita bagi muka. Kita nak tunjuk ini negara kita apa pegang. Ini negara siapa sebenarnya ni? Sebab tu kita jangan lagi bagi muka dengan mereka ni. Bukan kita tak tahu. Ada segelintir mereka ni pasal macam contoh tadi Kenapa ada yang berani nak menghina? Contoh yang tulisan Jawi tadi. Tulisan Jawi Dongzong ni. Kenapa presiden tak reti cakap orang Melayu? Kenapa tak reti cakap Melayu? Abang Nizam, suara tak ada. Abang Nizam. Try. Okay. Hello. Dengar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey dah. Okey. Jadi kalau kita tanya balik, kenapa yang Presiden Dongzong tu tak reti cakap Melayu? Dan kita tanya balik, berapa ramai orang Cina yang Malaysia ni bukan rakyat Malaysia? Periksa balik. Sebab itu kita sibuk dengan parti, kita tak sibuk dengan isu orang warga asing yang duduk kat Malaysia ni. Beli rumah dekat tanah kita ni.
Bukan masalah mereka nak beli. Tapi mereka nak jadi rakyat Malaysia. Ni yang masalahnya. Nak beli dan tak engkau lah beli kan. Tapi jangan jadi rakyat Malaysia. Sampai tak jadi warga negara. Kita tak mampu. Kita sendiri bangsa Melayu kita pun tak mampu nak tanggung. Kita nak sebut nak tampung lah bangsa lain. Sampai zakat pun mereka nak. Come on lah. Jadi jatah negara ni jangan buat main-main. Kalau bendera kita jatuh ke tanah pun kita dah marah. Pasal bendera tu adalah satu panji pada kita. Ini kan jatah negara. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil the coat of arms. Ya, saya dengar, saya tahu tu. Kan? Jadi kalau kita tak bela, siapa lagi nak bela? Kita tahu yang betul-betul rakyat Malaysia yang bukan bangsa Melayu kita, ada yang memang marah juga perkara ni. Jadi yang buat perkara ni, adakah mereka rakyat Malaysia? Adakah mereka seorang rakyat Malaysia? Kalau berlakulah peperangan, mereka lah orang jadi terlibat pada yang buka pintu pada orang asing menyerang negara kita. Macam mana di Iraq dulu. Bila Pak Syiah sendiri yang buka pintu pada US untuk masuk ke dalam Iraq. Dan akhirnya Iraq kecundang. Saya orang Perak bang. Rumah ini. Saya orang Perak. Orang Teluk Intan. Pasal ni kita jangan politik itu isu lain. Politik isu lain. Tapi bila melibatkan tentang maruah negara kita, dipelekehkan macam sebegitu rupa, kita tak boleh kompromi. Memang Abang Ken cakap tu saya sangat setuju. Kita dah lama sangat berlembut. Harap kerajaan kali ni jangan lagi berlembut lah. Udahlah. Penatlah kita melayan. Dulu dengan isu komunis yang masuk, Maya Cimping masuk balik. Almarhum Cimping, almarhum. Kepala otak almarhum dia. Almarhum Cimping. Kepala bana tu. Itu bawa babu dia tabur kan. Itu lepas tu buat pula pimpinan komunis. Tapi sebelum tu orang tak tahu pemuda DAP pernah nyanyi lagu komunis. Pemuda DAP pernah nyanyi lagu komunis. Bila aku tanya si Farid tu, dia tak tahu. Bila aku tunjukkan risalah yang DAP cuba nak jadikan Malaysia ni milik orang Cina, dia kata itu fake news. Kepala otak fake news. 1978 mana ada fake news aku cakap. Dia ingat dalam buletin DAP. Kepala otak aku cakap. Saya pun orang cakap, kepala otak kau. Kau bodoh tu lah kau cakap, kau bodoh. Nama Melayu tapi hati kau tak Melayu. Hati kau tak ada jiwa patriotik Malaysia. Dia up orang naik visi ya? Dia up orang naik visi. Dia tak ada visi. Dia main tulis dia. Dia tak warna visi. Lepas tu dia buat video, dia sekat aku. Dia buat satu video tentang Malaysia, dia sekat aku daripada nak bagi komen. Macam itulah Tuan Mahathir. Bila aku hentam sikit, dia dah block aku. Apa aku cakap. Kalau betul seorang berjuang, kau takut apa? Kan? Tunjuklah kebenaran. Ini cakap banyak, cerita banyak. Apa ni? Soalan ni? Sekejap, soalan sekiranya COVID akhir tahun ni, adakah kita akan kumpul semua poin berkaitan penghinaan? InsyaAllah. Bagus ke? Aku suka ke tu. Kalau boleh kita kumpul everything. Tentang hina jalur gemilang kita, dia tukar yang terbalikkan, yang nak buat sang saka dulu. Kita kumpulkan terbalik. Everything kita kumpul balik, kita buat satu memorandum. Sesiapa lepas ni, mereka ni dikira sebagai pengkhianat pada negara. Kita tak ada kompromi lagi mereka ni. Kita dah bagi betis, mereka tak apa. Cukup-cukup lah, saya kata. Saya tak boleh mencarut. Nanti mencarut bunyi lain. Macam pakai. Jadi kalau abang cakap food ni, aku kata shoot dia. Aku shoot dia. Kan? Jadi ingatlah, saya minta kepada semua sahabat sini, tolong beritahu pada yang lain-lain isu buku tu dan jatah negara ni. Ingatkan kepada mereka, inilah strategi yang dimainkan oleh DAP yang cuba nak pecah belahkan bangsa Melayu kita agar mereka dapat menawan negara kita. Ingat ya, pernah sekali ya, Lim Buat Eng masa jadi Ketua Menteri Pulau Pinang dulu, cuba nak keluarkan Pulau Pinang daripada Malaysia.
Baru-baru ni pun dia kata orang Melayu di Pulau Pinang adalah second cluster citizen. Yes. Pasal bangsa dia banyak situ. Kita pun cakap, pergi check balik. Itu dekat apa? Itu yang dekat Cyberjaya tu. Yang berapa ratus ke berapa ribu ke yang kena tangkap scammer. Yang lesen judi yang dalam online tu. Semua dia bangsa dia orang. Apa yang kita tak heran dengan China? Pasal China dia buat klon banyak. Duit kita boleh klon. IC kita pun dia orang boleh klon. Sebab tu IC kita dulu, kalau tengok balik selepas IC yang ada tanda cap jari dulu, yang biru lama tu kan, dia tukar pada chip. Kita ada dua gambar. Satu gambar besar yang kita nampak, satu gambar yang tertutup. Yang digunakannya setakat ultra biru untuk orang nampak. Tetapi apabila dapat tahu kesan bahawa ada orang dah menukar gambar, biasa kita ni dulu, bahasa kerajaan dulu, dia tak check tentang gambar dalam ultra ungu tu. Dia tengok apa yang gambar dekat situ. Jadi bila ada yang orang-orang daripada China sini mati, saya minta maaf, saya kata daripada China saya minta maaf ya. Ini true story, pasal saya dah dapat daripada jabatan pendaftaran. Mereka mati, ada saudara mereka mati ke, ibu bapa yang mati ke, mereka tak daftarkan kematian tu. Mereka bawa IC tu ke China, dia bawa saudara mara sini daripada sana bawa ke sini. Sebab itu dulu ramai orang Cina yang duduk sini tak kerti cakap Melayu. Umur dah tua. Dekat 60, 61, 50 lebih. Tapi cakap Melayu tak kerti. Tapi IC biru. Dia tanya kenapa tak kerti cakap Melayu. Cang dia cakap. Dia tak kerti cakap Melayu. Lepas sebab tahu tu, itu yang IC kita tukarkan pada gambar dua pula. Ada dua keping gambar. Dulu tak ada, dulu sekeping tapi satu keping lagi yang dalam ultra ungu lah. Jadi yang kedua ni ada dua keping. Supaya nampak dua-dua keping tu matching. Bila nak matching ni, dia orang tak boleh tipu. Jadi mereka buat apa? Bila dapat PH perintah, ini dia. Ramai-ramai masuk Malaysia. Sampai ada orang tu ajak kawan dia datang ke Malaysia. Buat perniagaan dekat Malaysia. Jadi rakyat Malaysia. Inilah taktik mereka untuk jatuhkan orang Melayu. Cuba tengok balik Singapura. Singapura tanah siapa? Singapura Melayu lah, tanah Melayu Pulau kan? Temasek. Pulau Temasek. Kenapa hari ni kaum orang Melayu jadi kelas kedua? Kenapa ramai Cina sana? Tanya balik. Ini taktik mereka. Mereka dah perancang slow, perlahan. Kemudian bila kita lemah, bila macam jatah negara kita pertahankan, yang dia Tuan Agong hina kita tak pertahankan. Agama tak pertahankan. Bangsa Melayu kita tak pertahankan. Dan lama mereka akan jatuh ke negara kita. Macam Mahathir cakap lah. Orang Cina boleh jadi PM. Bila dia jadi PM, apa akan jadi? Habis macam Singapura. Mereka akan buat sesuatu untuk jatuhkan terus bangsa Melayu. Mula-mula dengan menyerang di Pertuan Agong. Mereka akan jatuhkan kuasa-kuasa raja-raja. Bila jatuh kuasa raja-raja, kita tak ada raja lagi dah. Bila raja tak ada, akan diganti dengan presiden. Bila presiden dijadikan negara ni republik. Bila republik jadi apa? Kita jadi apa? Kelas kedua. Tengok di mana datang mereka? Tengok yang Sarawak tu lagi. Sampai negara aku pun dah tak hormat. Negara aku pun dah tak hormat. Sangkut.